Sucikanlah hati aku yang terus resah melakukan dosa padamu. Allah, ampunilah dosa ini. Sungguhnya Kau Maha Mengampuni. Kerana dunia cintamu tak pernah ku sedar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami ingin membentangkan subjek fiqh as-sirah, tajuk Ghazwatul Badarul Kubra wa Ghazwatul Uhud. Itu saya ingin perkenalkan nama saya. Nama saya Umairah Haula binti Ramlan, nombor matrik 052404. Okay, sebelum kita berganjak kepada nak menceritakan Badar Kubra dan juga Uhud, ini saya akan menerangkanlah sedikit tentang waqi'i at-tarikhiyah, tentang peristiwa sejarah berlakunya peperangan. Okay. Qad istilahul mu'arrikhun al-muslimin ala ay yasummu kulli mu'arraka bainal muslimin wa musyrikin wa hadaruha al-nabiyyi binafsihi, yakni ghazwah kullu munawash bainal fariqaini wa lam yahduruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah. الرابع عدد غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 62. هذه العجلة على أشهر غزوة وهي 11 غزوة. عدد سرايا 83 سرية. Okay, kat sini just umum, dia nak terangkan tentang okay, dari segi terdapat pandangan ahli-ahli sejarah Islam meletakkan beberapa istilah bagi siri peperangan dalam Islam. Okay, yang pertama, mereka menamakan peperangan antara orang Islam dan juga orang musyrik yang disertai dengan Nabi dipanggil ghazwah. Okay. Yang kedua adalah peperangan yang disertai peperangan yang tidak disertai tanpa Rasulullah adalah sariyah. Okay. Selain itu, kat sini secara umum atau secara kasarnya, kita dapati terdapat 26 yang peperangan yang disertai oleh Rasulullah adalah sebanyak 26 dan sebanyak 38 peperangan yang tidak disertai oleh Rasulullah. Tetapi kat sini yang paling popular, peperangan yang paling popular yang dibincangkan dalam fiqh sirah ni, sirah Nabi, adalah sebanyak 11 peperangan. Okay. Yang pertama adalah Ghazwatul Kubra, Badarul Kubra. Okay. Ghazwah Badar Kubra ni dia terjadi selepasnya Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Okay. Ini peperangan yang pertama. Okay. كانت في اليوم السابع عشر من رمضان لسنة الثانية من الهجرة. سببها النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه للتعريض لقافلة قريش العائدة من الشمس إلى مكة ولم يكن يريد قتالا. Kat sini bermulanya peperangan Badar Kubra ni, dia bermula pada tahun 17 Hijrah bersamaan 17 Ramadan bersamaan tahun kedua Hijrah. Okay. Ia bermulanya apabila Nabi mempelawa para sahabat untuk menyekat kafilah Quraisy yang berdagang yang pulang dari Syam ke Mekah.
Kat sini kat sini peperangan ni, asal misi peperangan ni adalah bukan tujuan peperangan. Tapi hanya sekatan. Walau bagaimanapun, kafilah yang diketuai oleh kaum Quraisy, kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan adalah telah terselamat daripada sekatan orang Islam. Time tu Abu Sufyan dah tahu dah orang Quraisy akan melakukan sekatan. Oleh itu Abu Sufyan sebelum dia dah tahu tu, dia dah utuskan seseorang untuk melindungi kafilahnya. Rentetan permintaan tersebut, kaum Quraisy pun telah datang atau keluar dengan bilangan kira-kira 1,000 orang tentera. Yani kharajat Quraisy fi nahwi min 1000 muqatil minhum 600 dari' لا بس للدارع و100 فارس عليها 200 دراعي سوى دروع المشاة و700 بعير ومعهم لكيان يضربن بالدفوف وغينوا بهجاء المسلمين. Yani dia kata time tu kaum Quraisy dah tahu. Lepas tu dia orang pun bawa keluar 1,000 orang tentera untuk untuk perang dengan orang Islam lah. Dia orang bawa 1,000 orang tentera. Lepas tu antaranya adalah 6 orang tentera berbaju perisai, 100 ekor kuda yang dipakaikan 100 baju perisai. Dia juga tidak termasuk bagi baju perisai tentera pejalan kaki pula. Dan 700 ekor unta yang dibawa oleh tentera Quraisy ni. Dalam masa yang sama, mereka ni bila nak menjatuhkan Islam, diorang juga membawa penyanyi-penyanyi perempuan yang memukul gendang untuk mengutuk orang Islam ni bagi tidak menyekat mereka dalam kafir Quraisy ni berdagang. Selain itu, أما المسلمون فكانت عدتهم 313 أو 14 رجلا أكثرهم من أنصار. Kat sini nak kata sementara tu pula bilangan orang Islam pula seramai 313 orang atau 314 orang, dia pasti. Kebanyakan mereka ni terdiri daripada kebanyakannya orang Ansar. Sebab time tu Nabi baru je berhijrah ke Madinah, jadi kebanyakan orang Islam adalah daripada orang Ansar. Orang Muhajirin tentu sedikit je yang mengikuti Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah tu je lah. Time tu mereka juga membawa 70 ekor unta dan 2 atau 3 ekor kuda saja. Tengok betapa sikitnya bilangan tentera Islam ketika itu. Mereka bergila-gila dalam kumpulan kecil menaiki unta tersebut dari satu masa ke satu semasa. Sebelum Nabi ni memasuki pertempuran, baginda telah mengambil pandangan para sahabatnya, khususnya kaum Ansar. Baginda mengambil pandangan untuk terlibat dalam peperangan ni. Lepas tu kaum Muhajirin dia cadang bahawa diorang akan turut menyertai peperangan untuk memerangi Quraisy. Dalam masa yang sama, kaum Ansar ni baru sedar yang Nabi Muhammad ni memerlukan pandangan diorang juga. Kemudian ketua Ansar yakni Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Nabi yang diorang ni ikut je apa yang Nabi nak, ikut je apa yang Nabi perintahkan, sebab mereka tahu bahawa Nabi telah diutuskan oleh Allah untuk berbuat demikian. So kat sini
ramailah para sahabat bersetuju dengan kata-kata kaum Ansar ni, iaitu ketua kaum Ansar iaitu Sa'ad bin Mu'az. Maka Rasulullah pun rasa gembiralah dengan jawapan yang diberikan. Oleh itu Rasulullah pun bersabda, berangkatlah kamu dengan berkat Allah, bergembiralah sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku untuk berhadapan dengan salah satu kumpulan, sama ada kafilah dagangan ataupun angkatan tentera. Okey, kat sini. Okey, seterusnya akan oleh rakan saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhanah Metri Roslan, nombor metrik 052392. Okey, baiklah, saya akan menyambung perbentangan kawan saya, iaitu juga dalam tajuk Qazwatul Badar Kubra, iaitu Qazwah Badar Kubra. Baiklah, kita akan pergi kepada poin yang seterusnya. Summa sara Rasulullah hatta wasala adna ma'il min badari fanazzala bihi. بعد ذلك فقال الحباب من المنذر إلى رسول الله أنزلك الله تعالى أما هو رأي وهروب والمكيدة. Okey. Kemudian berjalan Rasulullah sehingga ke hujung perigi Badar, lalu berhenti di situ. Ba'da zalika, selepas itu berkata Al-Hubab bin Al-Munzir kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ini tempat yang ditetapkan Allah SWT kepada kamu? Di mana kamu tidak boleh terkedepan maupun terbelakang. Atau amma huwa ru'yu wal hurubi wal makidah, atau ia merupakan buah fikiran strategi perang dan tipu hela. Okey, daripada poin ini Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Al-Hubab bin Munzir. Bahkan ia berdasarkan buah fikiran strategi perang dan juga tipu hela. Dan maka Al-Hubab pun mencadangkanlah kepada Rasulullah agar untuk berpindah ke tempat yang lebih strategi dan membolehkan orang Islam untuk menyekat air Badar sampai kepada orang musyrik. Okey. Oleh itu Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain pun berangkatlah sehingga ke tempat yang dicadangkan oleh Al-Hubab. Okey, kita pergi kepada poin seterusnya. Asyaru Sa'ad bin Mu'az anna yambani Rasulullah arsyan wa ra'a sufufun muslim. Okey, seterusnya Sa'ad bin Mu'az mencadangkan agar dibina sebuah kemah untuk Rasulullah SAW di belakang barisan orang Muslim. Di belakang barisan tentera Islam. Okey, maksudnya dibina, Sa'ad mencadangkan untuk dibinanya kepada Rasulullah arsyan, macam sebuah tempat duduk lah kepada Rasulullah di belakang barisan orang Muslim, tentera Muslim. Daripada poin ni, sekiranya kalau Allah memuliakan mereka dengan kemenangan, maka mereka akan berbahagia, maka mereka pun akan menyukainya lah. Tapi jika mereka tewas dalam peperangan Badar ni, maka Rasulullah pun bolehlah menaiki tunggangannya dan kembali menyertai orang Islam di Madinah. Sa'ad berkata kepada Rasulullah, sebahagian orang Islam tidak hadir bersama kita, wahai Rasul Nabi Allah. Ini bukanlah bererti cinta kami terhadapmu lebih hebat berbanding mereka. Jika mereka tahu kamu akan berperang, nescaya mereka tidak akan tercicir untuk turut serta bersamamu. Okey, maksudnya yang menyertai peperangan Badar ni hanya 300 orang saja. Maksudnya ada lagi yang tak
tak sertai peperangan Badar ni. Okey. Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya. Fada'a lahu nabi wa amara an yambana lahu al-rawushi walamma taqa al-jam'an aqaza Rasulullah yusawwiya sufuful muslim wa yahduhum 'ala al-qital wa ya'ribu lahum wa ya'ribuhum fil syahadah. Oleh itu, di sini, oleh itu Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Mu'az baginda dan memerintahkan agar dibina sebuah kemah, sebuah tempat duduk untuk baginda apabila kedua-dua kumpulan iaitu orang Islam dan juga orang musyrik bersemuka. Rasulullah SAW meluruskan barisan orang Islam. Okey, Rasulullah SAW meluruskan barisan orang Islam, membakar semangat mereka untuk berperang dan memotivasikan mereka untuk mati syahid. Okey, baiklah. Poin yang seterusnya, summa jamilu al-qital wa intihati mu'rikatu bi'tisari al-muslimina wa qad qatala min musyrikina nahwu min al-sab'in minhum ashrakahum Abu Jahal wa ba'da zu'amaihim wa asara minhum nahwu sab'in. Okey, yang bermaksud kemudian peperangan pun meletus dan berakhir dengan kemenangan orang Islam. Kira-kira 70 orang musyrik telah terbunuh, termasuk ketua mereka yang paling tegar dengan kesyirikannya Abu Jahal. Turut terbunuh sebahagian pemimpin mereka yang ditawan pula kira-kira dalam 70 orang. Okey, dalam poin ni nak menyatakan dalam perang Badar ni kemenangan berpihak kepada kaum orang Islam, di mana terbunuhnya orang musyrik seramai 70 orang dan ditawan seramai 70 orang juga. Okey, seterusnya yang turut terbunuh dalam peperangan ini Abu Jahal dan juga ada beberapa lagi ketua-ketua mereka yang lain. Okey, seterusnya pergi kepada poin yang seterusnya. Ama ilal Madinah summa istasyaru ashabuhu fil amarul usra fa asyara alaihi amaru bin qitaluhu wa ashtari alaihi Abu Bakar bi fadaihim faqabala ar-Rasulullah mashhurun Abu Bakar wa iftadal musyrikina asarahum bil mal. Dalam poin ni baginda pulang setelah peperangan tu berakhir. Baginda pun pulang ke Madinah dan melakukan syura dengan para sahabat baginda tentang urusan tawanan perang. Umar mencadangkan supaya mereka dibunuh, manakala Abu Bakar pula mencadangkan supaya mereka menebus diri mereka. Lalu Rasulullah SAW menerima cadangan Abu Bakar. Oleh itu, orang musyrik telah menebus tawanan mereka dengan harta. Okey, dari poin yang terakhir tadi ni, baginda Rasulullah SAW pun setelah peperangan selesai, setelah peperangan tamat, baginda pun pulang ke Madinah dan melakukan syura dengan para sahabat baginda tentang urusan tawanan perang yang 70 orang tadi tu. Umar
mencadangkan supaya mereka dibunuh. Manakala Abu Bakar pula mencadangkan supaya mereka yang menebus diri mereka. Lalu Rasulullah dia menerima cadangan Abu Bakar. Oleh itu, orang musyrik telah menebus tawanan mereka dengan harta. Okey, sekian itu saja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah Ghazwa Uhud, iaitu Perang Uhud. وكانت يوم السبت ل15 قالت من شوال في عام للهجرة. Berlaku Perang Uhud ni pada hari Sabtu 15 Syawal pada tahun ketiga Hijrah. As-sababuha an Quraisyan an tanairu liyamil badru. Kerana orang Quraisy kalah dalam peperangan Badar. Lepas itu, faqarajat fi 3,000 muqatil. Ma ada al-ahabish. Tentera mereka, 3,000 tentera mereka keluar. Tidak termasuk al-ahabish. Okey, dalam 3,000 tentera mereka tu ada 700 dari', 700 orang tentera berbaju besi. Wa mi'ata faris, 200 orang tentera berkuda. Termasuk dalam tentera mereka adalah 17 amaratun, 17 orang wanita, termasuk Hindu bintu Atbah, Zawju Abi Sufyan. Hindu binti Atbah ni isteri Abu Sufyan, yang di mana ayahnya terbunuh dalam peperangan Badar. Selepas itu, thumma saru hatta wasalu batnul wadi min qablu Uhud. Mereka berjalan sampai lembah Uhud. Okey, poin yang kedua, ra'a Rasul wa 'adad min ashabatuhu an ila yakhruju al-muslimun ilaihim. Pada pendapat Nabi, berkata kepada sahabat, mereka tak perlu ikut turun berperang dengan orang musyrik, tetapi Nabi kata bal yazlun fi Madinah, bertahan saja di Madinah. Qa'anna hajamhum al-musyrikum sudu anha. Jika Quraisy menyerang, mereka akan bertahan saja di Madinah. Walakin ba'da syabab al-muslimin wa ba'da al-muhajirin wa ansar. Tetapi pemuda musyrik ingin melawan, keluar daripada Madinah tu untuk melawan orang Quraisy. Terutamanya orang muhajirin dan ansar yang tak dapat berperang dalam perang Badar. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda ra'ayhum. Lepas itu Nabi pun mengalah dengan pendapat mereka. Fadakhala baitahu wa labisu ummatuhu dar'a. Lepas itu Nabi masuk ke dalam rumah memakai baju perang. Wa alqa at-tarsu fi zuhrah. Nabi meletakkan perisai di belakang badan. Wa ajadhu qanatahu biyadihi. Lepas itu Nabi memegang tombak. Thumma kharaja ila al-muslimin wa huwa muqadilu sayfahu. Nabi pergi kepada orang Islam dan mengetahui peperangan tu dengan meletakkan pedang di lehernya. فنادهم الذي أشاروا عليه بالخورج إذا كانوا سببا في حمله على قلف رآه. Mereka yang bercadang untuk keluar berperang dengan orang Quraisy tu berasa bersalah kerana Nabi sendiri yang ikut pendapat mereka. Lepas tu mereka berkata kepada Nabi, tak wajar. Mereka berkata kepada Nabi,
tak seharusnya kami menyalahi pendapat kamu. Oleh itu, buatlah apa yang kamu mahu. Lepas tu jawab Nabi, um, tak wajar jika seorang Nabi memakai pakaian perang dan masuk semula. Masuk semula tu macam balik ke rumah lah, macam tak start perang tu. Lepas tu Nabi keluar juga dengan 1,000 orang tentera, termasuk 100 yang berbaju besi dan juga 2 orang tentera berkuda. Okey, poin yang ketiga. Walima tajma'u al-muslimun lil-khuruj. Ketika orang Muslim keluar, ra'a ar-rasul jama'ah min Yahudi yuridu an yahruju Abdullah Abi bin Sulul ra'a al-munafiqin. Nabi melihat sekumpulan Yahudi keluar bersama dengan Abdullah Abi Sulul, iaitu ketua orang munafik. Nabi bertanya, "Qad aslamu, adakah mereka Islam?" Lepas tu dia jawab, "La ya Rasulullah, bukan." Lepas tu Nabi berkata, "Maruhum falyarja'u fa inna la tasta'ina bil musyrikin 'alal musyrikin." Kami tak perlukan orang musyrik untuk melawan orang musyrik. Di pertengahan jalan tu Abdullah bin Abi bin Ubay bin Abu Sulul tu dengan 3 orang munafik pulang. Jadi tinggal tentera yang tinggal ketika itu adalah 700 orang. Selepas itu, thumma madhi ar-rasul hatta wasala ila sahad Uhud. Seterusnya Nabi berjalan sehingga sampai ke lembah Uhud. Sampai ke medan Uhud. Sampai di sana, zahara lil jabal wa wajahat al-musyrikin wa saf jis wa ja'ala ala kulli farqatu minha qa'id. Nabi menjadikan tenteranya menghadap tentera musyrik dan menjadikan membariskan tentera Islam dan melantik ketua bagi setiap pasukan. Seterusnya, wa ahtar khamsin min ar-ramah raisahum Abdullah bin Abdu Jabir Ansari. Nabi memilih 50 orang pemanah diketuai oleh Abdullah bin Jabir Ansari. Liyahmu zuhara al-muslimin at-tafaf al-musyrikin wara'ahum. Untuk melindungi tentera Islam dari serangan mereka. Kemudian Nabi berpesan kepada mereka, ahmur zuhuruna, lindungi belakang kami, la ya'tuna min qalafna, supaya tak ada serangan datang di belakang kami, wa arsyaquhum bin nabal, hujani mereka dengan anak panah, fa inna ajil la taqum ala an-nabal, sebab kuda tak dapat melawan anak panah. Inna la nazal ghalibin ma thabtum makanakum. Kemenangan bagi pihak kita selagi mana kamu tidak berganjak. Allahumma inni ashhaduka alaihim. Aku bersaksi kepada Allah. Nabi kata macam tu. Nabi berpesan kepada tentera pemanah tu. Itu sahaja. Assalamualaikum, nama saya Nur Afifah Husna binti Hanafi, Matrik 052-405. Okey, kita pergi kepada top point seterusnya. Wa nasrullahul muslimin ala a'daihim. Okey, seperti mana kita tahu, peperangan Uhud ni ada 3 pusingan kan. Pusingan pertama ni, Allah telah membantu kaum muslimin memerangi musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya tu kaum musyrikin. Sehingga kemudian kaum summa wala adbar, sehingga kemudian kaum musyrikin tu melarikan diri. Yang ketiga, kaum masa al-muslimun fi akhaza al-ghanaimi allati wajaduha fi ma'sakiri
al-musyrikin. Maksudnya lepas orang Islam tengok tentera kaum musyrikin lari tu, orang Islam pun sibuk memungut harta rampasan perang yang mereka dapat di tempat orang musyrik. Lepas tu yang keempat, summa fakafaru fi taraka amkantuhum laina lahum nasibun minal ghanaimi fazakirhum ra'isahum Abdullah bin Jubair biwasiyati Rasul فأجابوا بأن الحرب قد انتهت فأبي عبد الله ومعه عشرة آخرون أن يغادروا أمكنتهم. Okay, maksudnya para pemanah ni dia berfikir untuk meninggalkan posisi mereka yang telah ditetapkan oleh Rasulullah 50 orang pemanah tu. Lepas tu nak tinggalkan posisi mereka tu sebab dia nak memperolehi habuan rampasan perang orang musyrik tadi tu lah. Sehinggalah ketua mereka Abdullah bin Jubair dia memperingatkan kepada pemanah-pemanah tadi nak pergi turun, nak pergi tinggalkan posisi mereka tu, dia mengingatkan tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka ni dia menjawab bahawa peperangan ni sudah tamat. Jadi hanya tinggal Abdullah bin Jubair tu dan 10 orang pemanah. Hak telah ditetap 10 orang pemanah je lah. Hak kekal ada di posisi tu. Okay. Poin nombor 5. Wa ara Khalid bin Al-Walid wa kana qa'idun maymiyah al-musyrikin qalu zuhru al-musamin munaliramatu fikri alaihim min khalfihim. Okay, maksudnya Khalid bin Al-Walid ni masa tu dia tak Islam lagi. Bila dia tengok para pemanah tu meninggalkan posisi mereka, meninggalkan kedudukan mereka telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dia pun tadi ni nak lari ke dia nak lari. Lepas tu dia pun tak jadi, dia berpatah balik menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Yang keenam, fama sya'iru al-muslimun illa wasuyuf tanawashuhum min huna wa hunaka wa asya'u rasulu qad qatala. Okey. Maksudnya di sini angkatan tentera Islam ni waktu tu dia tidak menyedari serangan kaum musyrikin tu dari arah belakang, melainkan setelah pedang menyerang mereka di sana sini. Okay, makna sebenarnya keseluruhan macam ni lah. Seperti mana saya ayat tadi, peperangan Uhud ni dia ada 3 pusingan. Okay, ni pusingan pertama. Pusingan yang pertama ni Allah telah membantu kaum muslimin memerangi kaum musyrikin. Banyak bilangan kaum musyrikin masa tu terkorban. Sehingga masa tu kaum musyrikin pun takut, dia pun lari. Orang Islam pun masa tu lepas kaum musyrikin lari, orang Islam pun tengok, orang Islam pun pergilah nak pergi ambil habuan rampasan perang. Sehingga kemudian para pemanah 50 orang yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, dia pun tengok, dia pun apakah maksudnya dia gini lah, apa kita akan buat sedekah Allah telah memenangkan Allah telah memenangkan Rasul. Lepas tu dia berfikirlah untuk meninggalkan kedudukan mereka
Rasulullah telah tak dah kan. Lepas tu dan ketua mereka tu iaitu Abdullah bin Jubair memperingatkan tentang pesanan Rasulullah. Rasulullah kata, jangan turun walaupun kamu lihat mayat kami dimakan oleh burung. Jangan turun walaupun kami memperolehi kemenangan. Namun mereka nak turun ni nak meninggalkan posisi, nak meninggalkan kedudukan mereka ni. Ia pun peperangan ni telah tamat. Sehinggalah Abdullah bin Jubair dan 10 orang aja hak kekal dengan kedudukan hak telah diletakkan oleh Rasulullah. Okey, pada waktu tu Khalid bin Al-Walid ni masa ni dia bukan Islam lagi. Masa ni dia adalah ketua angkatan tentera kaum musyrikin. Masa ni bila dia tengok para pemanah tu meninggalkan kedudukan mereka, tak dikira dia larikan diri, dia pun berpatah balik untuk memerangi kaum muslimin dari arah belakang. Lepas tu masa ni kaum muslimin tu dia tidak menyadari yang kaum musyrikin ni nak pergi serang dia balik. Dia tak sedari pun. Sehingga apabila dia diserang dengan pedang baru dia kapal lah. Macam gitu. Okey. Masa lepas kaum musyrikin berpatah balik tu, keadaan barisan orang muslim, tentera orang muslimin tu menjadi kacau bilau, kucak-kacir lah. Lepas tu bilangnya kaum musyrikin ni semakin ramai nak serang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bertahan bersama dengan beberapa orang mukmin. Antaranya adalah Abu Dujana, Sa'ad bin Abi Waqqas, Nusaibah Ummul Umairah Al-Ansariyah dan bersama suaminya dan kedua orang anaknya. Abu Dujanah ni masa ni waktu ni dia bertindak sebagai perisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia melindungi Rasulullah sehingga anak panah daripada kaum musyrikin panah tu terkena pada tubuh dia. Lepas tu Sa'ad bin Abi Waqqas ni pula dikatakan waktu tu dia telah memanah kira-kira 1000 anak panah untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nusaibah Ummu Umairah ni pula, dia ni sebenarnya nurse, tapi bila dia tengok Rasulullah dalam keadaan gitu, dia tinggalkan tugas dia untuk selamatkan baginda. Nusaibah Ummu Umairah ni juga masa tu dia bertempur dalam peperangan tu untuk lawan kaum musyrikin. Dia dikatakan dia telah bertempur sehingga anak panah ni telah menembusi tengkuk dia. Disebabkan serangan itulah telah meninggalkan luka hak dalam. Okay, bila kita tengok hebatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, sehingga dia sanggup korbankan diri dia untuk selamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pada hal tersebut dikatakan Nasibah Ummu Umairah ni telah mendapat 12 luka. Sama ada dari tikam tombak ataupun tertakir pedang. Okey, seterusnya hawadu fi sa'ah asyaddatu ay yasilu abibin khalfun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam dikitaluhu. Okey, maksudnya sini pada saat-saat genting tu Ubay bin Khalaf telah cuba untuk sampai kepada Rasulullah.
Sebab dia nak bunuh Rasulullah SAW. Dia bersumpah dia tak akan patah balik. Dia tak akan patah balik sehingga dia bunuh Rasulullah SAW. Pada ketika itu Rasulullah pun ambil satu tombak melalui seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia apa ambil? Baginda pun ambil, baginda rejam Ubay bin Khalaf sehingga kena tekuk dia tu. Tekuk Ubay bin Khalaf tu lah. Dan disebabkan serangan itulah menyebabkan kematian. Seterusnya fa'akhadha alaihi salam harbatu mimman kanu ma'hu fasadadaha fi nahrihi fakanat sababu halakihi. Okey, maksud dia seperti saya ayat tadi, saya ayat dah maksud dia apa nak dia. Rasulullah ambil tombak tu merejam Ubay bin Khalaf tu dengan tombak tu sehingga menyebabkan kematian. Wabiman qatala fi hazihi ma'rikah. Antaranya Hamzah umur Rasulullah SAW wa qad balagha adada qatla al-muslimi fi hazihi ma'rikah nahwa min as-sab'in wa qatala al-musyrikin salasatu wa 20. Okey, ramai yang terbunuh suatu di medan Uhud. Antaranya adalah Hamzah umur Rasulullah SAW. Hamzah bapa saudara Rasulullah SAW. Dan kira-kira 70 orang muslimin yang mati syahid di medan Uhud. Manakala 23 orang kaum musyrikin hak mati sewaktu peperangan Uhud. Peperangan ini antara peperangan hak dahsyat lah. Di antara peperangan hak lain. Setakat tu je lah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.